به ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, Allah izin untuk kita bertemu malam ni. Dan tentu sekali kita melanjutkan siri-siri perkenalan kita dengan kisah para sahabat yang jumlahnya telah dikecilkan dalam kitab kita ini sehingga ke nombor 65 lah. Tetapi jumlah sahabat yang keseluruhannya itu, sebagaimana kalau kita merujuk kepada sejarawan yang berautoriti dalam bidang pengkajian sirah ini, mereka akan menyimpulkan jumlah sahabat itu paling kurang ada 124,000. Tapi inilah yang sempat kita kenal, sekurang-kurangnya kita kenal dengan 65 terlebih dahulu. Dan itulah majoriti daripada kalangan sahabat ini, dengan maksud mereka yang beriman pada zaman adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ini dikelaskan, dikategorikan dengan nama sahabat. Majoritinya itu kita tidak kenal lah, ya. Dan ini adalah segelintir kecil nama yang boleh kita akses melalui kumpulan biografi yang telah disusun oleh Syekh Abdul Rahman Ra'fat Bahasha rahimahullah. Dan buku ni tuan-tuan boleh akses sendiri, kena cari. Saya pun tak menjual. Kalau tuan-tuan mahu rujuk, ada di pasaran, boleh cari terbitan Darussalam, Pustaka Salam, antara yang terawal menterjemah dan mencetak terjemahan dalam bahasa Melayu. Dan malam ini kita akan lanjutkan lagi dengan satu lagi sahabat yang namanya saya agak yakin yang kalau ini mungkin kali pertama tuan-tuan hadir siri pengajian berkenaan dengan kisah sahabat, ini kot pertama kali tuan-tuan dengar nama sahabat ini. Walaupun pangkal namanya sama dengan beberapa sahabat yang popular, Zaid, tapi hujungnya itu kita tak kenal. Ini bukan Zaid ibn Thabit, seorang sahabat yang ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Quran. Bukan juga Zaid ibn Harithah yang merupakan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini adalah Zaid Al-Khair. Zaid Al-Khair, satu nama yang agak asing bahkan untuk saya sendiri pun sebelum betul-betul mengaji tentang kisah kehidupan para sahabat ini. Kita tidak pernah jumpa nama ini kerana dia tidak pernah berada dalam mana-mana cerita besar. Dia tidak ada banyak cerita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua cerita yang ada. Saya cuba buat semakan juga di luar daripada buku rujukan kita. Memang itu saja cerita yang ada. Memang sangat terhad, memang sangat sedikit. Tetapi Zaid ini ditukarkan namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Zaid Al-Khail, Zaid yang kelebihannya pada kuda-kuda yang dia miliki, kepada Zaid Al-Khair, daripada lam khail yang bermaksud kuda, bertukar menjadi Zaid Al-Khair, Zaid yang kelebihannya pada kebaikan yang ada pada dirinya itu, bukan pada kuda, ya. Dan itu satu penghormatan besar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan nama khusus buat sahabat ini, Zaid Al-Khair. Dalam buku kita, saya rasa saya sangat suka kerana ia mulakan dengan sebuah hadis, sama ada masyhur atau tidak mungkin tuan-tuan tahu, iaitu hadis yang bermaksud an-nasu ma'adin, manusia itu macam, ma'adin ni orang terjemah logam, orang terjemah bahan galian, tapi lebih kurang lah maksudnya begitu. Manusia ni macam bahan galian. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Khiyar dengan maksud ada kebaikan, ataupun ada orang terjemah terpilih, khiyar, okay. Ada kebaikan padanya ketika jahiliah dan ada kebaikan padanya ketika Islam. Dan siapa yang dalam bidang engineering, oil and gas, yang biasa dengan bahan-bahan galian ni, mungkin dia lebih tahu bagaimana nak mensyarahkan bagaimana material tersebut berfungsi dan digunakan dalam macam-macam produk, ya.
Daripada minyak kenderaan sampailah kita gunakan untuk mencipta macam-macam perabot, macam-macam keperluan rumah kita, ya. Itu adalah bahan galian, bahan yang asasi, ya. Dan manusia dibandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sebagaimana benda tersebut. Maksudnya apa? Dia ada fungsi yang berbeza-beza, tetapi ia masih benda yang sama. Ia masih berpunca daripada material yang sama, okay. Tapi dia boleh berfungsi dengan fungsi yang berbeza-beza, ya, ikut apa yang dimahukan, ya. Dibakar dengan sekian-sekian suhu, jadi sekian-sekian produk. Itulah bahan galian. Dan Nabi SAW mengikat dengan hujung hadis ini, khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Maksudnya apa? Inilah kaitan dengan bahan galian tadi. Manusia ni, kita semua ada melalui peringkat kehidupan yang berbeza-beza. Dan kita tahu satu ketika dulu, meskipun kita ni majoriti di sini, saya tak nampaklah muka orang yang sebelum ini bukan Islam, ya. Barangkali di depan saya semuanya memang lahir Muslim. Kita tidak pernah mengalami apakah rasanya menjadi seorang yang musyrik. Kerana dalam hadis ini bermaksud apa? Pada zaman jahiliah ada kebaikan pada dirinya, pada zaman Islam pun ada kebaikan pada dirinya. Tapi semua sahabat pernah mengalami dua zaman yang berbeza. Zaman ketika mereka jahiliah dan zaman ketika mereka memeluk Islam. Bahkan termasuk Nabi SAW sendiri. Dan setiap sahabat, setiap orang dalam sirah ini, mereka pernah hidup dengan cara jahiliah, melakukan amalan orang-orang jahiliah, tetapi setiap daripada mereka juga ada kelebihan-kelebihan tertentu, ada bakat tertentu, ada peranan tertentu yang agak signifikan ketika mereka jahiliah. Setelah mereka peluk Islam, kelebihan itu, bakat itu juga ada gunanya dalam agama ni. Itu maksud hadis ni. Dan penyusun buku ini memulakan hadis itu di awal, dan saya rasa tidak ada tempat yang lebih sesuai berbanding tempat Zaid Al-Khair ini. Kerana Zaid Al-Khair memang sangat cocok dengan hadis tadi. Beliau seorang yang jahiliah sebagaimana semua sahabat yang lain, dan beliau ada kebaikan yang sangat khusus, iaitu beliau ini memiliki kuda yang banyak. Khail terkenal dengan kuda, terkenal dengan kepimpinan yang hebat, terkenal dengan sebagai seorang pahlawan, dan terkenal sebagai seorang yang baik. Dan segala kebaikan yang ada ketika di jahiliah itu, kita akan lihat dalam cerita yang satu lagi, bagaimana kebaikan itu berfungsi pula untuk agama Islam. Ia tidak ditinggalkan, ia tidak diabaikan. Sebagaimana Umar Al-Khattab ketika dia jahiliah, dia adalah seorang yang memang sedia ada kebengisannya sendiri. Umar yang kita kenal, kalau sahabat cari pasal dengan Nabi SAW, Umar akan tanya Nabi, nak aku pancung dia tak? Ini Umar punya standard, ya? Umar dia jenis begitu, ya? Dia pahlawan. Khalid bin Al-Walid pun begitu, pahlawan. Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, ini adalah sahabat-sahabat dalam kategori businessman. Dan mereka bukan businessman setelah peluk Islam saja. Sebelum peluk Islam mereka pun businessman juga. Tufail Ad-Dawsi, siapa lagi? Zaid ibn Thabit, siapa lagi? Abdullah ibn Rawaha. Ini nama-nama sahabat yang merupakan seorang penyair sebelum Islam dan selepas Islam. Apa yang kita faham daripada realiti ini? Islam adalah agama yang kita ini melihat apa kelebihan, kegiatan, kebiasaan mana-mana orang pada zaman dia belum Islam, ia akan berguna juga dan memberi pahala, memberi ganjaran kepada dia ketika dia peluk Islam. Jangan kerana peluk Islam kita meninggalkan segala kelebihan yang pernah kita ada ketika jahiliah, ya? Dan kita lihat hari ini, siapa yang lebih banyak memberikan kesan kepada dunia? Adakah ustaz yang berada di meja ceramah ini, ataupun penyanyi seperti Cat Steven yang peluk Islam? Siapa yang lebih banyak lagi memberi manfaat dari sudut dari sudut kualiti dan kuantitinya? Siapa yang lebih beri banyak manfaat? Muhammad Ali ke saya duduk meja ni? Mesti Muhammad Ali.
Muhammad Ali, siapa yang tidak kenal dia? Boxer, seorang ahli gusti yang memberikan manfaat sebelum dia peluk Islam, dan selepas dia peluk Islam dia masih kekal dengan kegiatannya sebagai ahli gusti, dan dihormati di dalam gelanggang dan di luar kerana mesej-mesej yang dia bawa, dan kerana dia kekal, dia tidak merasakan agama ini tidak menyebabkan dia meninggalkan kegiatan dia sebelum itu, kerana tetap bermanfaat kepada agama ni, sama macam Cat Stevens, lagu-lagu dia sampai ke hari ni anak-anak, tak tahulah anak-anak kita masih dengar ke tidak, tapi saya membesar dengan lagu-lagu Cat Stevens yang merupakan seorang rocker daripada UK, tak silap saya, dan bila dia peluk Islam dia masih bergiat dengan muzik. Inilah agama kita. Dia melihat kehebatan dan kualiti seseorang itu jangan tinggalkan, jangan kita abaikan, jangan kita kikis hanya semata-mata kita rasa kamu ni kena lebih dekat dengan agama lah. Lebih dekat dengan agama dengan maksud okey, kamu dalami agama ini, fahami agama ini, dalam masa yang sama segala kelebihan yang kamu ada itu salurkan kepada agama. Jangan buang dia. Jangan kerana dia nak bertaubat, atas nama bertaubat, atas nama nak kejar hidayah, dia tinggalkan kepakaran dia sebagai seorang doktor pakar, engineer, academician, ahli fizik, ahli kimia. Semua itu ada kelebihan untuk agama ni. Inilah mesej besar daripada kisah Zaid Al-Khair melalui hadis yang kita sebutkan tadi. Panjang pula sebut. Ada dua cerita yang saya akan cuba untuk ringkaskan kerana cerita ni panjang. Zaid Al-Khair ada dua cerita sahaja, setakat apa yang saya mampu untuk korek daripada sirah Nabi SAW. Kisah pertama adalah kisah ketika dia jahiliah. Kisah kedua adalah kisah ketika dia peluk Islam. Itu saja cerita yang kita ada. Ini kisah pertama. Saya ringkaskan. Kalau tuan-tuan nak versi panjang yang terperinci, boleh cari dalam kitab rujukan kita. Ada seorang pemuda daripada Banu Amir. Dia merupakan orang miskin yang agak tertekan kerana tidak ada lagi peluang, dia tak nampak lagi jalan keluar daripada kemelut kemiskinan dan kefakiran yang menimpa dia dan keluarga dia. Oleh kerana dia ketua keluarga, dan zaman itu cara paling cara bila orang-orang terdesak ini, caranya untuk mendapatkan rezeki adalah dengan cara mencuri. Itu saja pilihan yang ada. Mereka tidak ada pusat zakat, tidak ada mana-mana tempat NGO nak merayu, nak minta bantuan. Memang kena melakukan kegiatan mencuri lah. Itu cara paling efektif zaman itu. Dan pemuda Banu Amir ni, ringkas ceritanya, dia keluar daripada rumah, berjalan berkilo-kilometer, dengan berjalan kaki, bukan naik kenderaan, dan dia mencari di manakah tempatnya yang boleh dia ambil harta itu, dan dia bawa pulang kepada keluarganya buat memberikan kecukupan kepada kemiskinan, kefakiran, kelaparan yang menimpa keluarga dia. Ringkas cerita, dia sampai ke satu tempat yang dia nampak di situ ada kemah besar, dan di dalam kemah besar itu ada satu kemah lagi, dan di sisi kemah besar itu ada satu ladang. Ladang yang dia boleh jangka ini adalah ladang haiwan, yang boleh dikira-kira ada lebih kurang 100 ekor haiwan boleh dimuatkan dalam ladang tersebut. Maka apa yang berlaku? Dia masuk ke dalam ladang tersebut dan dia menyorok di dalam kemah. Kerana dia nak mencuri pun tak boleh lagi, sebab tuan kepada kemah itu belum pulang lagi. Dan dia tahu tuan kepada kemah ini adalah tuan yang kaya raya, melihat kepada saiz ladang tadi. Dan dia menunggu sehinggalah tuan pemunya kemah besar itu pulang. Daripada kejauhan dia nampak ada seorang yang agak gagah perkasa, sasa badannya, dan di kanan kirinya ada dua orang yang agak sederhana kecil, dan dia boleh anggap itu adalah hamba kepada tuan tadi. Dia balik saja di rumah, di belakangnya ada 100 ekor unta, dipimpin oleh seekor unta besar di depan, dan tuan itu tadi naiki seekor kuda yang gagah perkasa. Dan bila tuan tadi balik, dia menghidangkan, dia minta hambanya tadi untuk hidangkan satu cawan ataupun satu gelas air susu diperah daripada unta betina milik dia, dan dihidangkan masuk ke dalam kemah, di dalam kemah besar itu. Rupanya di dalam kemah kecil itu ada seorang tua, dan itu adalah ayah
kepada orang yang sasa ini tadi. Dan orang tua tadi, dia minum sikit dan dia tolak semula keluar. Zaid ataupun pemuda Banu Amir tadi yang kelaparan tadi, dia melihat ada air di luar kemah yang ditinggalkan oleh orang tua tu, dia minum sampai habis. Bila orang yang gagah perkasa ni melihat, oh, ayah aku habis minum air, dia pun tambah lagi segelas, diberikan masuk ke dalam kemah itu untuk beri kepada ayah dia. Ayah dia pun terkejut, tak apalah, minum sikit lagi. Kali ni pemuda Banu Amir tu dia risau kalau kantoi. Apa dia buat? Dia minum separuh, maka tinggal berbaki separuh. Maka anaknya tadi, pemuda gagah perkasa tadi, tak tambah air susu. Dan malam itu mereka meraihkan, barangkali kerana penat, mungkin memang keluar kerana ada mission, kerana ada urusan kerja dan sebagainya, mereka raihkan dengan makan-makan. Dan pemuda Banu Amir tadi tak ketinggalan untuk juga menyantap makanan yang sisa-sisa yang ditinggalkan oleh 4 sekeluarga ini yang berada di kemah tersebut. Dari sini kita boleh jangka apa? Kemah tersebut bukan tempat tinggal mana-mana kabilah, tetapi ia adalah kemah sementara yang didirikan oleh pemuda tadi. Maka pemuda Banu Amir ini ditunggu waktu yang paling sesuai. Bila pemilik kemah itu, 4 orang ni, dengan ayahnya, dengan anaknya yang gagah perkasa tadi, dan 2 orang hamba tadi dah tidur kekenyangan, maka dia pun ambil kesempatan pergi buka pagar ladang haiwan yang dimiliki oleh tuan tanah ni, dan dia bawa lari semua 100 ekor unta tu, dia bawa lari, bawa ke rumah dia, kerana dia nak mencari rezeki. Tapi bawa semua sekali. Disangkakan esok pagi siapa akan perasan, perjalanan sepanjang malam itu terlalu jauh, dan subuh-subuh dia sampai ke rumah dia, pemuda Banu Amir tadi. Tiba-tiba di belakang dia, dia perasan itu adalah lelaki gagah perkasa yang memiliki segala haiwan yang dicuri ni. Rupanya betul-betul dia dekat belakang. Dan di sinilah kerisauan datang di hati pemuda Banu Amir ni. Dia risau, dan sehinggalah akhirnya berlakulah satu dialog antara yang gagah perkasa tadi dengan pemuda Banu Amir. Dia kata apa? Kaifa tadhunnu anni fa'ilun bika? Kamu rasa aku nak buat apa pada kamu? Dan pemuda Banu Amir ni dia tak kenal siapa orang yang gagah perkasa ni. Dan dia mendapat soalan tersebut. Seorang penjenayah yang melakukan jenayah sebesar itu, apa jawapan dia? Aswa'adhan, aku tidak ada sangkaan kecuali sesuatu yang sangat berat boleh engkau buat kepada aku. Maksudnya engkau boleh bunuh aku kerana kesalahan aku sangat berat. Walima, dan dia tanya, kenapa pula? Lima fa'altuhu bika wa ma anzaltu bika min ana'in wa qad adhfaraka Allahu bi. Aku telah buat sesuatu yang teruk kepada kamu, dan aku telah menyelinap, menyusup masuk ke dalam kemah besar kamu, dan pagi ini kamu telah berjaya untuk tangkap aku. Memang tak ada alasan. Tapi tengok apa kata orang yang tangkap dia tadi. Aw tadhunnu anni af'alu bika su'an wa qad syarakta muhalhilan. Tengok dia kata apa? Kamu rasa, ataupun sebenarnya buat apa aku ni nak buat satu yang tak baik kepada seorang yang sanggup berkongsi air dengan muhalhil. Barulah pemuda tadi tahu, pemuda Banu Amir tahu, engkau Zaid al-Khail, kerana dia sebut nama muhalhil. Kerana dia kata lelaki tua di dalam kemah itu adalah ayah aku, Muhalhil, dan Zaid al-Khail namanya adalah Zaid bin al-Muhalhil. Barulah pemuda tadi tahu, oh engkau Zaid al-Khail, kerana ini nama yang masyhur, ramai orang kenal dia. Bukan semata-mata dia kaya raya, bukan semata-mata kerana dia gagah perkasa, kerana dia adalah orang kaya yang baik. Dia adalah pahlawan yang ada hati perut. Dia adalah seorang panglima yang ada sikap kasih kepada orang. Dan kita lihat sambungan cerita ni. Ketika itulah akhirnya Zaid ini, yang rupanya yang gagah perkasa itu adalah Zaid al-Khail dengan lam dekat hujung. Zaid yang dikenali sebagai pemilik kuda, kaya raya, pahlawan. Dia bawa pemuda Banu Amir ni, mari naik belakang aku. Nak pergi mana? Kamu kena ikut aku. Sebab dia tahu, pemuda ni tahu, pemuda Banu Amir ni tahu, kalau ini adalah Zaid al-Khail, aku tak ada masalah. Kerana semua cerita tentang Zaid, semuanya cerita baik. Dia ni orang baik. Maka Zaid bawa naik pemuda Amir tu, tumpang belakang dia. Dan Zaid ni bawa pulang ke kemah besar tadi. Dan dia kata, kamu tunggu sini Sa'ad, aku nak keluar kerana pagi ni aku ada mission.
Aku ada satu misi perang, dan tengok nanti apa yang aku dapat, aku akan beri sebahagian kepada engkau. Kerana Zaid Al-Khail seorang yang empathy. Dia tahu pencuri ni bukan pencuri yang memang jahat, tetapi kerana terdesak. Dan bila Zaid ini keluar daripada kemah itu, dia berperang, dia bawa balik ghanimah, harta rampasan perang yang berupa 100 ekor unta juga. Dan dia pulang kepada pemuda tadi, dia beritahu pada pemuda Banu Amir tadi, wahai pemuda Banu Amir, ini 100 ekor unta, semuanya aku serah kepada engkau. Kenapa tak beri yang tadi kalau memang nak bagi sekarang? Kerana tadi 100 ekor unta yang tadi tu milik kakak aku, dia milik orang lain, aku kena jaga hak dia. Tapi milik engkau ini hadiah daripada aku, tak perlu engkau curi, tak perlu engkau minta-minta, memang aku nak beri kepada engkau 100 ekor unta. Ini kisah Zaid Al-Khail sebelum dia peluk Islam, dan dia telah mempunyai kualiti yang luar biasa. Hari ini kita lihat secara semula jadi, Masya Allah, Allah uji kita dengan kadang-kadang kita fikir ujian paling berat itu adalah bila Allah tarik sesuatu daripada kita, tapi rupanya ujian yang menakutkan, yang barangkali kita pun tak nampak itu adalah ujian, adalah bila Allah beri kita lebih daripada apa yang sepatutnya. Sebagaimana Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, dia sebut apa? Bersabar itu lebih senang daripada bersyukur. Bersabar itu lebih senang daripada bersyukur. Dengan maksud apa? Bila sabar ni kita tak ada pilihan. Bila diuji dengan kekurangan, kita tak ada pilihan melainkan, ya Allah, aku adukan kepada engkau segala masalah aku. Tapi bila senang, kita ada pilihan. Kita ada pilihan sama ada nak bersyukur ataupun tidak. Sama ada kita nak meraihkan apa yang kita dapat itu, mengucapkan tahmid kepada Allah Ta'ala, alhamdulillahi ala kulli syai', alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat, ataupun kita boleh pilih untuk tak apalah, kita happy-happy dululah. Dan memang begitu, kebanyakan daripada kita mengalami fasa-fasa kehidupan yang begitu. Dan kita boleh lihat diri kita, saya boleh lihat diri saya sendiri, bagaimana nasib kita 10 tahun yang lepas nak dibandingkan dengan sekarang. Dan antara yang berubah pada diri kita adalah barangkali kita semakin ego, barangkali kita semakin susah nak merayu kepada orang, barangkali kita semakin susah untuk memberikan peluang kepada orang-orang yang lebih susah daripada kita, berbanding pada zaman kita tidak punya apa-apa satu ketika dulu. Kerana kenderaan kita semakin besar, rumah kita semakin besar, gaji pun semakin besar, maka adalah luar biasa untuk orang-orang yang memiliki segala kebesaran dunia ini untuk dia bersikap rendah diri kepada orang lain. Dan sebab itu Zaid Al-Khail ada kualiti yang sangat luar biasa ni, dan itulah kelebihan sebenar dia. Dan ini akan kita lihat diteruskan pada zaman dia Islam. Satu cerita yang seterusnya adalah kisah bagaimana Zaid akhirnya bertemu dengan kebenaran. Dan seperti cerita yang lepas, saya tak ingat cerita yang lepas cerita apa, cerita yang Ikrimah tak silap saya. Ada beberapa cerita yang lebih kurang sama, cerita Salman Al-Farisi, cerita Abu Dhar Al-Ghifari. Ini adalah orang-orang luar, bukan orang Mekah, bukan orang Madinah, bukan Muhajirin, bukan Ansar. Kalau orang yang di Mekah dan Madinah ni, dia everyday, setiap hari dia berhadapan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berhadapan dengan wahyu Allah Taala. Maksudnya apa? Nabi penat berdakwah kepada mereka, tapi mereka ni keras kepala batu. Tapi orang-orang luar ni, sebagaimana kisah Zaid Al-Khail, mereka tidak pernah mendapat seruan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barangkali bila mereka ini memilih untuk mencari sendiri kebenaran, itu satu petanda yang mereka ini ada satu jiwa yang sangat luar biasa. Orang yang mencari kebenaran ini seorang yang mempunyai kerendahan hati yang luar biasa. Kenapa kita susah untuk berubah, dan kenapa ada orang senang untuk berubah? Faktornya adalah faktor ego dalam diri kita. Kenapa Abu Talib yang setiap hari melihat anak buahnya Nabi SAW berdakwah, menerima wahyu, menyampaikan kebenaran, Abu Talib sampai ke akhir hayatnya masih sebagai seorang musyrik? Kenapa? Kenapa dia tak boleh menerima dakwah Nabi SAW? Bahkan tak perlu cerita pasal manusia pun, syaitan, Iblis la'natullah, kenapa dia tak beriman kepada penciptanya?
sedangkan dia sendiri berasal daripada alam yang itu. Kita ini minggu Isra wal Mi'raj kan? Hujung minggu ni dalam kalender kita tarikh Isra wal Mi'raj yang kita pilih dalam kalender kita ya. Dan kita dapat berkenalan dengan alam ghaib Allah Ta'ala melalui cerita tersebut. Satu-satunya sumber yang memperincikan cerita itu dan Nabi dipaparkan secara real di depan mata Nabi adalah dalam cerita ini. Dan bayangkan, itu Allah namakan sebagai linuriyahu min ayatinal kubra. Ini petanda kebesaran Allah yang paling besar sekali. Allah pamerkan kepada Nabi. Selama ini Nabi dapat cerita itu daripada wahyu, itu saja sumbernya. Kali ini Nabi nampak depan mata bagaimana iblis dan syaitan yang lihat alam ghaib Allah Ta'ala ini 24 jam. Dia tak ada masa lah dekat atas sana kan, tapi dia melihat alam Allah Ta'ala yang ghaib ini setiap masa, tapi masih tak beriman kepada Allah Ta'ala. Why? Tidak lain tidak bukan, kita jumpalah jawapannya, iaitu ego, takabur dalam diri ya. Takabur ni adalah benteng terakhir yang menghalang kita daripada mendapat kebenaran ya. Kita boleh nampak macam-macam mukjizat, kita boleh temui macam-macam ilmu, kita boleh bertemu dengan macam-macam kebenaran, tetapi selagi mana hati itu ada takabur, dia akan menghalang. Sebagaimana iblis dan syaitan kekal menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Dan kisah Zaid al-Khail ini, dia bermula bagaimana? Bertemu dengan kebenaran, dia cari kebenaran. Kerana hatinya telah dibersihkan daripada takabur. Dia kaya raya, tapi dia sanggup untuk rendah diri berhadapan dengan seorang fakir daripada Banu Amir tadi, dan diberikan segala-galanya. Apalah sangat 100 ekor unta nak dibandingkan dengan ribuan lain yang masih dia miliki, tak luak pun. Maka dia sanggup untuk rendahkan hati dia. Kalau boleh dia akan bunuh, sebagaimana sangkaan pemuda tadi, sebagaimana kebiasaan zaman tu. Siapa yang tengok peristiwa ni? Tak ada ya? Ia hanya diriwayatkan oleh orang-orang yang berikutnya, barulah adanya cerita ni. Kalau tidak, tidak ada yang meriwayatkan, kerana tidak ada saksi dalam cerita itu, kecuali siapa yang ada ketika itu, iaitu pemuda Banu Amir tadi dan juga Zaid al-Khail. Ceritanya cerita yang ringkas ya. Zaid dia datang terus ke Madinah, datang terus ke masjid Nabi SAW, dan ketika itu Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah. Dan khutbah boleh jadi khutbah Jumaat, boleh jadi mana-mana khutbah ucapan Nabi SAW dalam masjid. Dan ketika itu Nabi menyampaikan intipati ajaran Islam, Nabi menyampaikan amanat yang penting kepada umat ini. Dan Zaid al-Khail bersama dengan rombongannya dengar ucapan Nabi SAW ya. Dan ketika itulah Nabi mengucapkan, inni khairul lakum minal Uzza, aku ni lebih baik daripada untuk kalian berbanding Uzza yang kalian sembah. Wa min kulli ma ta'budun, apa saja yang kamu sembah, aku lebih baik daripada semua itu. Inni khairul lakum minal jamalil aswad alladhi ta'budunahu min dunillah. Ini direct kena pada Zaid al-Khail. Antara satu mukjizat Allah Ta'ala kepada Nabi SAW adalah Nabi diutuskan dengan jawami'ul kalim. Ini istilah khusus dalam hadis, bu'ithtu bi jawami'il kalim. Maksudnya apa? Nabi ni lidahnya bila dia mengucap, bila dia berucap satu ucapan, dia adalah himpunan kata-kata yang luar biasa. Zaid al-Khail, adakah Nabi tahu dia nak datang? Nabi tak tahu ya. Nabi tak tahu perkara ghaib kecuali apa yang Allah beritahu. Dan Nabi tak tahu pun Zaid al-Khail ada kat luar sana. Tapi kerana Allah berikan satu kelebihan buat Nabi, lidah Nabi sentiasa mengucapkan kalimah yang luar biasa. Ketika Nabi sampaikan khutbah, kebetulan Zaid ada di luar, baru sampai, dan Zaid dengar kalimah ini, sangat kena dengan keadaan dia. Kerana Zaid ini ada segala-galanya, satu saja masalah, dia masih menyembah Uzza. Dan saya buat saya makan juga ya, kerana Zaid ni berada, dia bukan orang Mekah. Orang Mekah ni berhala yang disembah apa? Hubal, Lata, Uzza. Tapi berhala-berhala ni diagih-agihkan. Dia macam, tak tahulah nak sebut macam mana. Dia ada berhala yang bapa, ada berhala yang anak, adik-beradik dan sebagainya ya. Kalau siapa-siapa yang boleh mengkaji tentang berhala ni, itulah susu galu ni, macam ahli keluarga ya. Maka diagih-agihkan, Uzza letak di sekian-sekian tempat, Lata letak di tempat sekian-sekian, Hubal dia letak di tempat sekian-sekian. Maka setakat yang saya semak, betul Zaid al-Khail ni, tempat dia, kabilah dia menyembah Uzza. Dalam banyak-banyak nama berhala, Nabi sebut Uzza dalam khutbah Nabi pada hari tersebut. Kena kepada Zaid.
Dan inilah masalah Zaid. Itu saja masalah dia. Semuanya dah sempurna. Seorang yang baik, kaya, ambil berat tentang orang, empathy, tidak takabur. Satu saja masalah, dia tak temui Tuhan yang betul. Dan Nabi sebut, alangkah baiknya kalau kamu tinggalkan Uzza dan segala benda yang kamu sembah itu, kerana apa yang aku bawa ini adalah lebih baik daripada itu semua. Inni khairul lakum minal jamalil aswad. Dan Nabi sebut lagi tentang jamalil aswad. Jamal itu apa? Unta. Al-aswad maksudnya apa? Unta yang berkualiti tinggi. Dan Nabi sebut termasuklah harta benda yang material ini. Nabi sebut apa yang aku tawarkan ini adalah lebih baik daripada segala benda yang kamu miliki dari segi harta. Dan Zaid hartawan besar, ini kena juga kepada dia. Dan Nabi ingatkan pada dia, segala pemilikan kamu itu tidak ada maknanya, tidak ada ertinya, tidak memberi manfaat kalau kamu akhirnya tidak dapat temui kebenaran. Aku ada benda yang lebih baik daripada itu. Maka Zaid selepas itu bertemu dengan Nabi SAW. Lihat bagaimana Allah takdirkan cerita ini berlaku dengan sangat ringkas. Zaid bertemu dengan Nabi SAW, dan ringkas cerita, Zaid bertemu dengan Nabi dan Zaid terus sebut ya Muhammad. Kalimah pertama dia sebut adalah ya Muhammad. Barangkali dia belum sebut ya Rasulullah kerana dia seorang musyrik ketika itu. Dan dia terus sebut selepas kalimah itu, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ucap syahadah terus. Lantaran selama ini dia telah lama berfikir, jiwanya sudah bersih daripada ego dan juga takabur. Dia hanya perlu satu sebab saja untuk hidayah masuk ke dalam hati dia. Realiti hari ini macam tu juga sebenarnya. Mana-mana orang bila dia buat kesalahan, cabaran mana-mana orang, kita sebagai mak ayah kepada anak kita pun, kenapa anak tak boleh terima teguran kita? Kerana kita tegur pada waktu yang salah. Kerana bila kita tegur itu adalah tegur pada masa anak itu yang paling ego sekali, dia tengah mengamuk. Tak boleh nak betulkan dia ketika dia mengamuk. Berikan ruang kepada dia untuk bertenang sekejap, kan? Bila dah lega, dah boleh dengar cakap, baru dah sampaikan nasihatnya, baru dia berubah. Sama juga macam kita, ada keburukan-keburukan tertentu pada diri kita, kita tak boleh terima orang nak tegur waktu kita buat salah, kerana kita ada ego kita, kan? Kalau hati kita dah bersih daripada takabur, kita tak rasa panas, maka datanglah teguran dengan cara macam mana pun, dia akan masuk dalam hati kita. Maka Zaid al-Khail, dia sudah tidak ada halangan dalam hati dia untuk menerima kebenaran. Dengar saja khutbah Nabi SAW, dia tahu ini adalah kebenaran yang aku cari. Maka dia terus ucap syahadah. Nabi tak kenal siapa dia ni. Dia ucap kepada Nabi SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Siapa dia ni? Dan Nabi bertanya, man anta? Kamu siapa? Dan Zaid sebut, ana Zaidul Khail bin Muhalhil. Sebut saja nama ayah dia Muhalhil. Terkejut Nabi SAW, anta Zaid? Kerana ini nama yang masyhur. Sampai Nabi sebut apa? Aku tidak pernah bertemu dengan orang yang macam-macam cerita baik aku dengar tentang dia, tetapi bila jumpa orang tu jauh lebih baik daripada cerita tu. Sebab kita biasa dengar cerita orang, biasanya cerita tu lebih baik daripada apa yang realiti, kan? Kita dengar dia ni handsome, dia tengok depan-depan, oh biasa je, tak adalah terlalu handsome lah, tapi biasa je. Kita dengar cerita anak aku ni pandai je kan cerita, anak aku ni satu sekolah suka pada dia, pengetua suka pada dia, dia bijak, pandai. Bila kita jumpa anak dia, oh sederhana je. Kerana kita suka menjual cerita, kan? Kita suka jual cerita tentang kehebatan anak kita, kehebatan diri kita. Maka bila depan-depan, bila jumpa, baru nampak betapa cacat celanya kita di sana sini. Sama juga bila kita kenal dengan pasangan kita. Tapi Nabi SAW sebut tentang Zaid al-Khail, aku tidak pernah berjumpa dengan seorang manusia yang macam-macam cerita baik aku dengar tentang dia, bila aku jumpa depan-depan, jauh lebih baik, luar biasa. Nabi terus sebut begitu kepada Zaid, kerana Nabi terkejut Nabi jumpa dengan Zaid. Dan memang benar, inilah yang orang selalu sebut, Zaid yang hebat, yang masyhur, yang kaya raya, yang hartawan, yang mempunyai banyak kebaikan. Dan Nabi sebut, bal anta Zaidul Khair la Zaidul Khair. Nabi terus tukar nama dia ketika itu, kerana Nabi nak berikan pemberat yang berbeza. Kamu hebat wahai Zaid, bukan kerana khail, bukan kerana kuda-kuda kamu. Kamu hebat kerana
khair, kebaikan kamu. Jangan silap memberikan timbangan. Memang betul, bukanlah dengan maksud lepas ni pergi lupuskan kuda-kuda kamu, bukan. Tapi selama ini bukan kerana kuda-kuda kamu itu yang memberikan kamu kelebihan, yang memberikan kamu kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Sebenarnya kerana kamu ada kuda yang banyak dan kamu baik. Kalau yang hilang itu kuda yang banyak, kamu tetap baik. Tapi kalau kebaikan itu hilang, tak ada makna lagi dah. Antara khail dengan khair, lebih baik nama kamu adalah Zaid Al-Khair. Nama kamu bukan Zaid Al-Khair. Inilah cerita, inilah riwayat yang menceritakan bagaimana nama Zaid ini bertukar daripada Zaid Al-Khail kepada Zaid Al-Khair. Dan Nabi SAW macam-macam Nabi bersembang. Nabi bawa Zaid ke rumah Nabi SAW, dan Nabi sebut kepada Zaid, Zaid sebenarnya sebut kepada Nabi SAW satu kalimah yang sangat luar biasa, sampai menyebabkan Nabi terpana dengan kata-kata itu. Dia kata kepada Nabi SAW, "A'tini ya Rasulullah 300 faris." Ya Rasulullah, berikan kepada aku 300 orang tentera berkuda. Barangkali ialah kita boleh bayangkan ini berlaku pada awal hijrah Nabi SAW, pertemuan ini dengan Nabi SAW. Umat Islam pun masih belum ada banyak harta, belum ada banyak kelengkapan, maka tiba-tiba diminta 300 orang tentera berkuda. Ini permintaan yang luar biasa. Wa ana kafilun laka bi an ughira bihim ala biladir rum wa anala minhum. Aku beri jaminan kepada kamu ya Rasulullah, aku akan bawa 300 orang tentera ini, berkuda ini, bawa mereka ke biladir rum. Biladir rum ni apa? Konstantinopel. Konstantinopel itu akan dibuka pada tahun bila? 1453. Dan Nabi SAW wafat pada tahun 632. 632 campur berapa tu? Campur hampir 1000 tahun. Hampir 1000 tahun, hampir nak dekat 1000 tahun, lebih kurang 700-800 tahun selepas Nabi wafat, barulah akhirnya Konstantinopel itu akan dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kerana Nabi sebut dalam hadis, la tuftahanna al-Konstantiniyah, Konstantiniyah akan dibuka. Tapi itu hanya ratusan tahun akan datang, bukan ketika itu. Apatah lagi ketika Zaid Al-Khail tanya kepada Nabi, minta kepada Nabi, berikan kepada aku 300 orang tentera berkuda. Ini tak logik. Ini tak logik, ini luar biasa. Tapi Zaid berikan jaminan kepada Nabi SAW, dengan 300 orang ini aku akan buat everything untuk anala minhum. Maksudnya apa? Aku nak pastikan mereka itu tunduk kepada kita. Mana ada orang pertama kali dia terkesan dengan sesuatu, dia terus menawarkan macam-macam yang luar biasa macam yang Zaid beritahu. Tetapi dalam kisah sahabat kebanyakan ceritanya begitu. Abu Zar Al-Ghifari, hari pertama peluk Islam, dia terus nak Islamkan satu kaum dia. Siapa lagi? Abdullah ibn Mas'ud peluk Islam saja, dia terus nak naik dekat tepi Kaabah tu, dia nak baca Quran terang-terang. Ini cerita-cerita luar biasa dalam kalangan sahabat. Mereka nak buat sesuatu yang signifikan sesuai dengan kelebihan mereka. Mereka rasa mereka nak buat segala-galanya untuk agama ni. Waktu itu juga, dan Zaid tak boleh tahan. Aku ada kelebihan, aku ada kabilah aku kabilah yang besar, aku ada kuda yang banyak, dan kali ini aku dah peluk Islam. Aku nak gunakan segala kelebihan yang aku ada itu untuk agama ini. Inilah yang membawa kita semula kepada permulaan kuliah kita tadi, bila kita petik sebuah hadis, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Zaid telah mempunyai segala-galanya sebelum dia peluk Islam. Dia hanya perlukan hidayah, dan bila dia dapat hidayah, dia tahu khiyaruhum fil Islam, segala yang dia miliki ketika jahilah itu berguna untuk dia ketika dia peluk Islam, dan dia mahu berikan segala-galanya untuk agama ni. Dan Nabi terus sebut kepada Zaid, fa akbar, dah azan, fa akbar Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam himmatahu. Nabi bertakbir Allahu akbar, luar biasa, kerana Nabi terkejut dengan semangat yang dipamerkan oleh Zaid Al-Khail. Lepas azan kita tengok baki cerita sehingga membawa kepada kewafatan Zaid Al-Khail, dan tengok kalau kita sempat sentuh beberapa pelajaran, insya-Allah. Silakan.
Baik, kita tutup dengan cerita akhir tentang Zaid al-Khair, iaitu Zaid ini setelah dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditawarkan kepada Nabi, berikan aku 300 orang tentera berkuda, aku akan pimpin mereka untuk pergi ke Rom untuk membuka kota Rom. Ini satu tawaran yang luar biasa, melihat kepada cita-cita hidupnya telah berubah, wawasan kehidupannya pun berubah, punca dan sebab dia hidup, mission dia pun segalanya berubah. Itulah agama kita ni, dia bukan mengubah mengubah bakat kita, kecenderungan kita, kelebihan-kelebihan kita. Islam bukan agama yang minta kita tinggalkan segala-galanya kecuali yang bertentangan dengan syariat lah. Tapi Islam adalah agama yang mengubah cara kita berfikir, cara kita menentukan misi dalam kehidupan kita. Tapi kita akan menggunakan kelebihan-kelebihan sedia ada yang kita ada pada zaman kita belum Islam, ataupun kalau kita di sini dalam kalangan muslimin sejak lahir ini, pada zaman kita kecil-kecil dulu, remaja, muda-muda, ataupun waktu kita tak ada kesedaran agama sangat, jangan tinggalkan kelebihan yang kita ada. Kalau berhijrah ke arah hidayah itu, jangan meninggalkan bakat yang ada, jangan meninggalkan kepakaran yang ada, kerana semuanya itu berguna untuk agama. Dan Zaid akhirnya pulang ke Najd, ke tanah air dia, ke kampung dia, meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa yang Zaid minta itu kita boleh faham, di zaman awal Islam mana lagi cita-cita itu telah wujud tapi dia belum lagi praktikal. Maka barangkali Nabi mengkagumi dahulu Zaid al-Khail tapi belum lagi meluluskan permintaannya tadi. Zaid pulang ke Najd dengan cita-cita yang besar, dengan perubahan yang luar biasa, dan beliau akhirnya meninggal dunia di pertengahan jalan. Kerana apa? Kerana terkena dengan wabak di Madinah. Madinah ni popular dengan wabak. Saya ingat dulu waktu Covid, kuliah-kuliah saya pun banyak menyentuh tentang sejarah wabak dalam dunia Islam. Dan Madinah ni popular sebagai tempat yang ada banyak wabak, virus lah, ada banyak virus di Madinah. Sebelum Islam mekar di sana, berkat doa Nabi, Madinah berubah. Tapi antara sahabat yang kena wabak di Madinah, Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah, bahkan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dikatakan jatuh sakit dan meninggal dunia kerana wabak di Madinah. Termasuk yang meninggal dunia kerana wabak dalam kalangan muslimin, kerana wabak di Madinah, adalah Zaid al-Khail ini. Dia tak sempat sampai ke kampung dia, dengan segala wawasan dan juga cita-cita dia yang luar biasa itu, tak sempat pun untuk disampaikan ke kaum dia sendiri. Dan sampai Nabi sebut dalam sebuah hadis, ayyu rajulin hadha, luar biasanya lelaki ini Zaid al-Khair, kam sayakunu lahu min asy-sya'ni law salima min wara'il Madinah. Nabi sebut apa? Saya tunjuk apa dia, bahasa paling senang. Tak terbayang apakah dia pencapaian yang akan boleh didapati, akan diterima oleh kita, oleh agama ini, kalau Zaid masih hidup. Tak terbayang. Kenapa? Kerana kita berkenalan dengan nama Umar Al-Khattab, dengan segala kehebatan yang telah dilakukan.
Tetapi dia tak ada cerita sebagaimana Zaid ni. Cerita Umar paling-paling pun dia cakap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Kenapa kita nak kena rahsiakan keislaman kita? Itu yang Umar sebut pada Nabi paling-paling pun. Khalid bin Al-Walid dia peluk Islam pun agak lewat. Ini panglima besar Islam juga. Al-Bara' ibn Malik pun panglima Islam yang besar, tetapi dia tidak ada kalimah dan juga cita-cita macam Zaid ni. Zaid ini cita-citanya luar biasa, dia nak terus ubah dunia. Umar dia nak ubah Mekah, Abu Dzar Al-Ghifari dia nak ubah kabilah dia. Tapi Zaid ini cita-cita dia terus selepas pengislaman dia nak ubah dunia, dia nak Islamkan Rom, Konstantinopel. Sebab tu Nabi kagum dengan Zaid. Ayu rajulin hadha, kalau dia masih hidup, betapa banyak kebaikan yang boleh diterima oleh agama ni. Dan Nabi iktiraf perkara tersebut. Adakah kematian dia sia-sia? Tentulah tidak. Kerana dalam sebuah hadis Nabi sebut apa? Man hamma bihasanatin, siapa yang ada azam untuk melakukan sesuatu kebaikan, falam ya'malha, tetapi dia tak dapat melakukannya, bukan kerana dia ubah fikiran, tapi kerana ada halangan. Barangkali halangan yang paling besar adalah dia mati. Itu kan halangan paling besar. Kita ada azam yang sangat besar untuk buat sesuatu, bukan azam main-main. Kita dah buat segala persiapan, kita dah kumpul duit nak tunaikan haji, kita dah daftar dekat tabung haji tu. Tahu-tahu ajal tu dah jumpa dulu sebelum kita dapat giliran tunaikan haji. Dapat tak pahala haji? Mengikut hadis ni dapat. Mengikut hadis tadi Nabi sebut dapat. Kerana dia gagal tunaikan haji. Kenapa? Kerana ajalnya sampai dulu, bukan kerana dia ubah fikiran. Maka dalam kisah Zaid ini, falam ya'malha, dia tak sempat untuk lakukan kerana ajalnya tiba dulu. Sebelum akhirnya dia nak menuju ke Najd, berdakwah kepada kaum dia, mengumpul kekuatan dan berfikir-fikir, merancang bagaimana untuk jatuhkan, untuk masukkan Islam ke dalam empayar Byzantine, Rom. Tapi dia telah meninggal dunia terlebih dahulu. Bagaimana dengan pahalanya? Serah kepada Allah Ta'ala. Tapi direct daripada hadis tadi menyebutkan bahawa kalau azamnya dah betul, cuma dia mati, cuma dia gagal lakukan, tetapi azamnya sudah besar, maka dia mendapat ganjaran. Maka di hujung ni, dengan masa yang agak sedikit yang kita ada ni, kita harap sama-sama lah. Saya setiap kali saya berkuliah pun saya ingatkan sama-sama, kuliah sejarah, sirah, kisah sahabat, itu topik-topik yang biasa saya cover. Biasanya kuliah ni kuliah yang lama, nak habiskan 65 kisah sahabat, maksudnya 65 bulan kan. Nak habiskan sirah, saya tak pernah ada mana-mana kuliah sirah yang dah habis pun baca kitab. Tapi kalaulah kita sama-sama boleh azamkan, mudah-mudahan kita azamkan, Allah berikan kesempatan untuk kita habiskan seluruh sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat kita nak kenal. Kalau azam itu dah kuat, walaupun esok Allah alam, kita harap Allah panjangkan hayat kita. Tapi kalau Allah berikan takdir yang berbeza, sama ada saya ataupun tuan-tuan, yang kita serahkan pada Allah Ta'ala lah, Allah tentukan bila. Kita harapkan pahalanya kita dapat dah. Pahala kuliah kita ni dah dapat sampai ke hujung dah. Walaupun nyawa kita tak sampai, walaupun esok ada masa kita tak sempat datang, kita nak datang, kita nak dengar, saya nak sampaikan kuliah, tapi tak dapat. Kita harap waktu-waktu yang keuzuran kita tu Allah tetap berikan pahala, mudah-mudahan. Itulah kuasa azam, dia akan memberikan pahala yang banyak buat sesiapa yang ada. Dan sebagaimana kisah Zaid al-Khail, saya rasa banyak pelajaran yang tuan-tuan boleh cari. Tapi antara yang paling kuat sekali yang kita sebut sejak awal tadi adalah bagaimana kita ini menggunakan segala potensi yang kita ada untuk agama ni. Menggunakan segala kelebihan yang kita ada, salurkan kepada agama ni. Jangan kelebihan tu perkara lain, agama tu benda lain. Kita nak gunakan dia. Kalau kita tahu, misalnya, jangan anggap perkara yang kita tahu tu, kepakaran kita, kelebihan itu kita itu kecil. Walaupun kelebihan itu sekadar menyapu sampah, sekadar masak-masak, tapi itulah kelebihan terbesar kita, kita berikan kepada agama ni, sebagaimana kisah Zaid. Dan itulah khair, itulah kebaikan yang telah Nabi nobatkan ke dalam nama Zaid al-Khair tadi, sehingga itu menjadi kelebihan paling besar dia. Dan kita harap, kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah berikan peluang untuk kita terus berkhidmat untuk agama Islam. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Ta'ala kelak ada alasan yang banyak untuk bawa kita ke syurga-Nya, insya-Allah.
Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.